Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum kepada semua dan selamat petang-petang. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Jadi insya-Allah tuan, hari ni saya nak cakap sikit lah. Setelah lama saya diam, setelah saya lama pun saya tak buat live. Ramai juga member-member kita minta buat live, cakap tentang isu yang panas, isu Raub, Dukoyan ni. Saya sengak tuan. Sebab apa kita nak tengok dulu? Merdeka no. Sebab kita nak tengok dulu kan, apa yang terjadi sebenarnya. Salam Lone Tiger. Jadi kita nak tengok, kita nak diam, kita nak tengok sekejap dulu. Jadi hari ni saya terpanggil lah untuk cakap sikit tuan-tuan. Saya nak cakap tentang isu hari ni, isu pejuang. Pejuang bukan parti pejuang, pejuang politik dan juga pejuang berjiwa, berjiwa ikhlas lah. Orang kata berjiwa hamba ni tuan-tuan. Salam Merdeka. Ya, Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, hari ni saya nak cakap tuan-tuan, kita sebagai rakyat kita kena membezakan ada dua, satu orang yang berjuang demi politik dia, satu lagi dia berjuang dengan jiwa dia, jiwa dan raga dia. Berjuang dengan politik ni tuan-tuan, minta maaf cakap, kita tak boleh percaya. Sebab apa kita tak boleh percaya? Pertama sekali tuan-tuan, orang politik ni tuan-tuan, dia boleh berjanji apa sahaja kepada kita. Dia boleh berjanji bulan dan bintang walaupun dia tidak akan dapat mencapai benda tu. Dah tak panas saja peluk. Jadi nak cakap tentang pejuang, pejuang politik ni tuan-tuan, dia boleh berjanji dengan kita rakyat ni bulan dan bintang. Dia boleh berjanjikan kita lautan yang api, dia akan sanggup berenang untuk kita. Sebenarnya ini semua penipu tuan-tuan. Pejuang politik ni tuan-tuan, dia boleh menjanji apa saja kepada kita untuk sedapkan diri, untuk sedapkan kita dengar dan untuk mencapai matlamat dia menjadi seorang pemimpin ataupun mencapai matlamat dia menang satu benda. Ini pejuang politik tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita jangan berasa bila kita tengok pejuang politik hari ni dia bercakap sah yang ni, esok dia bercakap yang tu. Hari ni dia bercakap kita nak hapuskan sekolah veterina. Apa sekolah-sekolah kebangsaan-kebangsaan yang lain. Kita nak sekolah kebangsaan satu saja, sekolah kebangsaan Malaysia lah, sekolah kebangsaan satu je. Yang lain kebangsaan jenis Cina ke, jenis-jenis yang lain kita tak mau. Tapi bila hari ni kita tengok depa juga nak buka sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah jenis-jenis yang lain. Itu saya kata tuan-tuan, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Sebab apa? Depa ni tuan-tuan, depa ni buat atas kepentingan, atas depa dapat duit, atas pangkat dan darjat mereka tuan-tuan. Jadi hari ni kita depa pokok ni kita boleh dengar dengan percaya. Kita boleh dengar dan kita boleh undi mereka. Bukan kita tak boleh undi, tengoklah parti yang lebih baik sikit daripada yang melingkup. Itu saya nak kata tuan-tuan. Sebab hari ni kita tengok ramai yang kecewa, banyak yang kecewa kan. Walaupun kita nampak kita rasa apa kerajaan ni adalah kerajaan yang baik sikit lah pada dulu. Tetapi ramai juga yang kecewa kes ni kan. Sebenarnya itulah saya beritahu tuan-tuan. Pejuang politik kita tak boleh percaya tuan-tuan. Sebab kita percayalah tuan-tuan, hari ni apa yang berlaku di Raub, di tanah Dukoyan Musang King ni semua kerana pemimpin kita sendiri. Bukan kita nak salahkan orang ni tuan, tetapi kita lihat balik kes Raub ni tuan-tuan. Kita lihat balik kes Raub ni, bagaimana mereka boleh bertapak dan bagaimana mereka boleh menanam pokok-pokok Dukoyan Musang King ni semua dah berpuluh tahun ni. Disebabkan siapa? Adakah disebabkan mereka sendiri? Saya rasa tak mustahil tuan-tuan, mustahil. Bukan tak mustahil. Jika tidak ada di belakang mereka adalah orang politik yang memberi mereka untuk kebebasan untuk menanam pokok macam ni semua. Jadi kita nak salahkan hal ni tak tuan-tuan. Kita kena salahkan bangsa kita sendiri tuan-tuan. Sebab apa? Bangsa kita lah yang melingkupkan bangsa kita sendiri tuan-tuan. Kerana nak raihkan undi sesuatu kaum, sanggup gadaikan tanah, sanggup beri apa saja. Bila dah dapat semua, hari ni bila nak ambil balik memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab apa tak boleh? Memang mereka akan marah lah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, bangsa Cina ni, saya bukan nak puji mereka bangsa Cina. Mereka ada kesatuan.
Mereka ada kesatuan yang cukup kuat. Dalam kesatuan mereka tu, mereka tak kira politik. Kita orang Melayu, kalau kita buat satu persatuan, ada campur tangan politik, lingkup jahanam persatuan tu. Sebab apa? Yang ni kata sokong aku, yang ni sokong. Sebab apa? Mereka ada kepentingan. Persatuan tu, mereka gunakan persatuan tu untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan Melayu tu sendiri. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, yang ni saya nak kena terangkan kepada tuan-tuan. Bila saya tengok lama, saya tak mau bisin awal-awal melompat semua, saya tak mau. Saya tengok, apa masalah dia? Masalah dia tuan-tuan, tuan-tuan pergi tanya tuan-tuan, tengok siapa yang bagi mereka tanam pokok ni semua dulu. Saya dah cek tuan-tuan, ni semua sebab politik. Ni semua campur tangan politik dulu. Bagi mereka tanah macam ni, konon-konon nak raih undi mereka. Dan hari ni bila mereka dah berniaga, dah bertapak, dah lama-lama 30 tahun, 40 tahun, hari ni nak buat kacau bilau pula, memang mereka marah lah. Bukan saya nak masuk belah Cina ni tuan-tuan. Memang haram tetap haram tanam macam tu. Tetapi kenapa dari awal tak dibendung? Kenapa dari awal tidak kita membenarkan mereka? Hak ni persoalannya. Persoalannya memang dah terjadi hari ni. Tetapi persoalan yang betul kita nak tanya, kenapa tidak dibendung daripada awal? Kenapa tidak diambil tindakan daripada awal? Kenapa 20 tahun, 30 tahun hari ni dah untung berbilion-bilion, berjuta-juta, hari ni baru nak buat kacau? Dan mereka, persatuan mereka cukup kuat. Mereka tidak, tuan-tuan tengok dalam hari ni keluar dalam berita, MCA, DAP bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk melihat nasib penanam-penanam pokok, pekebun-pekebun pokok doyang musangking ni semua tuan-tuan. Nampak tak? Tuan-tuan tak nampak lagi ke? Yang mana mereka dah bersatu demi kepentingan untuk bangsa dan kaum mereka. Masalah kita ni tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok di Sungai Buloh kita bergaduh sama kita. Tak ada jalan penyelesaian. Bila dah kecoh terlalu teruk, barulah turun mereka ni semua, pokok ni. Tu pun tak dapat tuan-tuan. Tu pun tak dapat lagi sebenar-benarnya macam mana kita nak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lemah. Sebab tu saya terangkan banyak tuan-tuan. Kita perjuangkan ni lillahi ta'ala. Tuan-tuan nak tengok orang tu berjuang kerana Allah ke? Kerana RM1 ke? Tuan-tuan tengok. Dia kalau dia berjuang, dia bercakap bab hal politik, itu dah dibayar oleh pihak-pihak politik tuan-tuan. Dan kalau orang yang bercakap tentang sikit-sikit kait politik, sikit-sikit politik ni tuan-tuan kena faham. Mereka ni tuan-tuan, mereka ni bila-bila masa boleh berubah. Bila-bila masa boleh berubah. Sebab apa? Bila pemimpin mereka berubah, mereka juga akan berubah. Bila pemimpin mereka dulu kata bangkang yang ni, mereka pun turut bangkang. Tetapi bila pemimpin 2 tahun depan, pemimpin mereka kata setuju yang ni, maka mereka juga akan setuju. Ini kita tak boleh pakai tuan-tuan. Kita nak berjuang jiwa bangsa tuan-tuan. Jiwa hamba, jiwa Melayu, jiwa Islam. Yang ni yang kita nak. Saya tak sebut diri saya sebagai pejuang Islam. Saya tak sebut diri saya sebagai pejuang bangsa. Tapi saya cuba nak belajar. Nak titik. Tapi bila kita nak berjuang tuan-tuan, tengoklah siapa yang hantam kita sendiri. Bukan bangsa kita sendiri. Cina Hindu tak bisa hantam tuan-tuan. Ada seorang dua. Tapi yang hantam kita bila kita nak buat kerja satu ni, orang bangsa kita sendiri. Sebab tu kita tuan-tuan, kita takkan boleh berubah selagi mana diri kita tak merdeka. Ada seorang kawan kita komen. Dia kata, jasad kita yang merdeka, tetapi akal kita tidak merdeka. Betul, saya setuju. Sebab apa? Bila akal kita tak merdeka tuan-tuan, kita tak boleh fikir secara baik. Kita tak boleh fikir masa hadapan untuk bangsa kita. Hari ni parti politik buat kerja, lawan tu kono-kono tunjuk mereka hero tuan-tuan. Bila mereka dah dapat pangkat mereka, darjat mereka dah menang pilihan raya di kawasan-kawasan tu, pasti mereka akan melupakan kita. Sebab apa tuan-tuan? Inilah mereka jadikan kita ni hanyalah balaci. Mereka hanya guna kita ni sebagai balaci ataupun orang panggil boneka sahaja tuan-tuan. Untuk mendapatkan raih simpati mereka, untuk dapatkan demi kepentingan mereka. Yang ni kita tak mahu. Sebab tu bila saya bercakap saya tak suka campur hal politik. Sebab apa? Saya tahu dah. Dan dalam politik ni kotak tuan-tuan. Mai habang pi parti mana pun. Mai pi mana pun tuan-tuan, memang kotak. Kotak tuan-tuan. Isu rasuah ni tak usah sembang lah tuan-tuan. Isu rasuah ni tak usah sembang lah. Mana parti politik kan, mana kepimpinan pun pasti tercalik tuan-tuan. Pasti tercalik. Cuma kita tak nampak. Kita tak tahu. Itu sebabnya kita benar ni kita tak nampak dan kita tak tahu. Jadi mereka rasa mereka selamat lah. Mereka hantam sama mereka pula. Tapi mereka, hakikat mereka pun sama. Sebab tu saya ajak tuan-tuan, bangsa Melayu bersatu padu.
Tolak sat politik. Kita buat satu kesatuan untuk orang Melayu. Mai. Jangan sembang pasal politik. Kita kena tengok. Jangan, walaupun dia PKR ke, dia UMNO ke, dia PAS ke tuan-tuan, sepatutnya kita kena jadi macam Cina tuan-tuan. Satu persatuan. Katalah persatuan keluarga Cheng Hao. Ni contoh. Dalam persatuan mereka tu ada DAP, ada MCA. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang DAP akan buat kerja untuk cari dana untuk bantu bangsa mereka. Yang MCA akan cari dana juga daripada MCA, mana-mana kerajaan, untuk bantu sesama bangsa mereka. Ini yang mereka buat. Tetapi orang Melayu tidak. Kalau dalam persatuan kita tubuhkan NGO, dia masuk campur politik, orang politik akan gunakan persatuan ini, NGO ini, untuk menyokong bahagian-bahagian tertentu ataupun pihak-pihak mereka tertentu. Sampai bila kita nasib kita tak akan terbela tuan-tuan. Tengok, bila isu raut durian tuan-tuan, mereka boleh bersatu padu. Duduk di hadapan parlimen. Hantar memorandum. Sampai peguam boleh buat keluar, kata stop dulu, jangan buat apa lagi. Bagi mereka buat mereka lagi. Dahsyat lah tuan-tuan. Itu tanah yang haram mereka duduk tuan-tuan. Dahsyat tak? Sebab apa dahsyat tuan-tuan? Sebab mereka bersatu padu. Kita tak bersatu padu. Kita asyik menjatuhkan sama kita. Tak boleh tengok orang lebih. Dia ni cakap lebih, mau hantar abang dia. Pelak lah mamak ni, minta maaf cakap lah. Mamak ni cakap pandai lah. Konon nak berjuang Melayu, dia tak sedar diri dia mamak. Ini masyarakat kita. Sepatutnya kita berterima kasih, walaupun aku mamak ke, siapa mamak ke tuan-tuan, nak berjuang untuk orang Melayu, kita kena berterima kasih. Bukan kita mengkondem orang. Walaupun diri aku tak abang lah Melayu 100%. Tengok muka apa orang patau. Tapi jiwa aku Melayu kuat. Aku sanggup mati demi bangsa agama aku. Berapa banyak aku buat hari ni, banyak mana yang aku buat hari ni, berbagai-bagai aku kena. Bukan kata nak cerita ni cerita pengalaman tuan. Ugutan bunuh segala apa semua kita kena. Orang sihir tu cerita lah. Tapi kita nak hari ni nak buka pemikiran anak muda kita, membuka pemikiran orang Melayu kita, tolong bersatu, tolak sat politik. Jangan lihat politik tu sebagai musuh. Lihat parti politik tu untuk cari dana untuk kaum kita, bangsa kita. Hari ni kita sembang tanah Melayu. Tetapi tengok sat tanah Melayu tinggal banyak mana. Di Pulau Pinang sendiri, pergi tengok tanah Melayu tinggal banyak mana. Habis orang kita dihalau. Nampak? Jadi tolong sedanglah wahai orang Melayu kita. Tolong sedanglah. Dengan parti politik ni pergi mampus kat mereka tuan-tuan. Mereka nak buat parti apa ke, nak buat parti pejuang ke, parti petai ke, parti bersatu ke, parti apa-apa nak buat, 10 pun buat tuan-tuan. Kita sebagai rakyat kena ajak mereka, pemimpin ni. Tuan-tuan fikir bagi elok tuan-tuan. Kepimpinan hari ni yang ada semua dah kaya raya tuan-tuan. Yang miskin kita. Yang miskin ni kita ni tuan-tuan. Yang kerja siang malam 12 jam tuan-tuan. Balik buat kerja part time pula, buat grab tu kita. Puak-puak tu dah kaya dah tuan-tuan. 7 keturunan pun makan tak habis. Tapi mereka masih tamak duduk dalam kerajaan. Nak dulu lah. Nak GLC lah, nak yang tu, nak yang ni. Bukan saya nak cakap nak hantar orang-orang. Ini saya cakap secara umum. Saya pun ada parti politik yang saya sokong. Tapi saya takkan sokong membabi buta. Kalau salah, saya kata dia salah. Kalau betul, saya kata dia betul. Ini yang kita kena ada. Jangan kita dah tulis. Contoh, aku ahli UMNO seumur hidup. Dulu, kini dan selamanya. Kalau UMNO buat benda tak betul pun, kita kena sokong. Inilah kita. Kalau kita buat macam tu, kita lah membangsatkan bangsa kita sendiri tuan-tuan. Kalau kita dah lihat parti politik tu dah kotor, kita dah lihat parti politik tu dah merosakkan bangsa kita, kita kena lawan, kita kena bagi tahu. Walaupun kita orang UMNO, walaupun kita orang PAS, walaupun kita orang PKR, walaupun kita orang mana tuan-tuan, kita kena tengok parti politik kita. Bila tak ikut, bila cuba nak musnahkan bangsa kita sendiri, kita kena bangkit lawan tuan. Kita bukan sistem khalifah. Kita nak patuh sami' wa ata'na. Kita bukan sistem khalifah tuan-tuan. Kita sistem demokrasi. Bebas hak bersuara, bercakap tuan-tuan. Biar pemimpin takut dengan kita. Cina dia buat macam tu. Sebab tu mereka dapat tanah sana, mereka dapat tanah sini tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ajak pemimpin mereka, lu tak bagi sama kita orang tanah, orang mau tanah, kita akan bagi tahu semua orang-orang Cina, talak sokong lu punya parti. Cina takut. Bukan takat Cina, pemimpin Cina yang takut. Pemimpin orang Melayu pun takut. Ini macam susah lo. Bagi tanah semua mereka, bagi. 20 tahun, 30 tahun dah kaya-kaya lah tuan-tuan.
Dah jual musangki sekilo 30, sekilo 50, 60 ringgit, 70 ringgit tuan. Mereka dah kaya-kaya. Hari ni nak tunjuk hero konon-konon. Nak ambil balik tanah, memang mengamuk lah. Dan mereka ada persatuan, mereka kuat. Lepas tu tuan-tuan tengok parti Cina ni, DAP dengan MCA, berebut. Tunjuk simpati mereka. Sebab apa? Bangsa mereka yang kena. Ada bangsa orang Melayu, bila orang Melayu kena, ada MCA DAP turun. Ada MCA dengan DAP turun. Nak main tengok orang Melayu kena. Contoh kes lepas yang kita turun Sungai Buloh. Ada bangsa Cina main turun tengok? Tak ada. Ada parti politik daripada bangsa Cina main turun? Tak ada. Orang Melayu kita main tunjuk muka apa semua, baru boleh settle. Tu pun dah jenuh berayuh rendah. Mereka sat ya tuan-tuan. Mereka sat ya, bila mereka tak puas hati, mereka tunjuk perasaan, mereka pergi parlimen pun berani ambil lawyer lawan dengan kerajaan. Tengok hal ni apa hasil dia. Memang kita memang tak sokong lah. Memang saya sendiri panas. Mereka duduk di tanah haram, mereka dah berniaga dah berpuluh-puluh tahun, dah dapat keuntungan berbilion-bilion. Mereka masih berdegil lagi tak mau keluar. Sebab mereka mempertahankan mereka hak mereka. Siapa, sebab tu saya nak tanya daripada awal, siapa yang bagi hak tu? Kalau dari awal kita bendung, kita takkan dapat. Kita tak akan jadi macam ni. Sebab kita ni dah biak. Siapa yang biak? Tuan-tuan kena tanya parti politik dulu. Depa lah, puak-puak ni lah merosakkan kita, tuan-tuan. Gadai tanah bangsa Melayu kita ni, rizab orang Melayu, depa ni lah, tuan-tuan. Bukan bangsa lain tau. Bangsa Melayu sendiri lah buat kerja ni, tuan-tuan. Bangsa Melayu yang berlandaskan politik. Bukan orang politik ada yang tak bagus, ada yang bagus. Ada yang berjuang betul-betul. Tapi dia, kalau orang politik yang berjuang betul-betul, tuan, dia tak ada pangkat yang darjat yang tinggi sikit, dia akan duduk bawah. Sebab apa? Sebab yang lain-lain atas boyor-boyor ni, tuan, dia takkan bagi dia duduk atas. Sebab apa? Tak ada kepentingan, tak ada kroni, tak boleh nak makan kamsin. Betul itu Tommy Hardono jual durian mahal gila babi, tanah pakai free je. Betul. Tuan-tuan, tolong bangkitlah orang Melayu. Saya bercakap ni, tolong bangkitlah orang Melayu. Sedaklah ke diri kita sendiri. Bangkitlah kita, bersatu padulah kita. Jangan kira parti politik mana, jangan kita menjatuhkan bangsa kita kerana sikit perbezaan politik dengan kita nak berjatuhkan dia gila-gila. Jangan, tuan. Biar mampu pi, tuan-tuan. Orang-orang politik nak buat kerja, biar mereka berlawan sama sendiri, tuan. Kita sebagai rakyat biar bijak, tuan-tuan. Kita kena beritahu di satu tempat kena ada satu kekuatan, kena ada satu kekuatan, tuan-tuan, satu kepala yang kontrol kaum kita di situ. Kalau depa nak, depa kena ikut cakap kita apa yang kita mau. Kita mau tanah, kita mau macam ni, kita nak berniaga macam ni, hampa bagi kami sokong. Tak bagi kami sokong parti lain. Kena buat macam tu. Tak ada siapa yang nak bantu kita, tuan-tuan, ni. Tak ada siapa yang kita nak harap, tuan-tuan. Lain kepada diri kita kena harap. Kita kena bangkit. Tuan-tuan tengok hari ni kita merdeka. Sebab tu hari ni saya pilih tarikh ni, saya nak bercakap. Isu pendatang asing. Tuan-tuan tengok. Hari ni mereka dah bermaharaja lelak di negara kita. Mereka dah boleh berniaga di town-town, di bandar-bandar yang hebat-hebat, di KL, di Penang, Georgetown. Mereka dah berani boleh buka bisnes mereka. Hakikat orang Melayu kita di mana? Hakikat orang Melayu kita di mana? Di kampung, diusir, berniaga tepi jalan kena angkut. Inilah hakikat orang Melayu kita. Sebab apa kita jadi macam ni? Pertama, sifat sakit hati, busuk hati, sifat dengki kita yang ada. Dan kita tidak mahu bersatu. Tuan-tuan, jika dahulu pahlawan-pahlawan kita dahulu, tuan-tuan, Tok Gajah, Datuk Berhaman, kita semua, tuan-tuan, Datuk Maharaja Lela, tuan-tuan, kalau mereka hidup di zaman kita, saya rasa tuan-tuan juga akan, kemungkinan kita juga akan mengata mereka ni adalah pengkhianat. Tetapi bila dah lama, berkurun lama, barulah hari ni kita nampak inilah perjuangan sebenarnya untuk bangsa Melayu. Mereka juga dulu, tuan-tuan, para pejuang kita, tuan-tuan, dulu, mereka juga melawan dengan kerajaan. Disebabkan apa? Sebabkan ketidakadilan. Bukan mereka dapat duit, tuan-tuan. Hakikat mereka, last kali mereka dibunuh. Siapa yang pecah lubang, tuan-tuan? Orang Melayu kita. Siapa yang pecah lubang Tok Janggut, tuan-tuan, sampai ditangkap, dibunuh? Ada pendapat yang kata dibunuh, ada pendapat kata tak bunuh. Tetapi ditewaskan tu, siapa punya kerja? Orang Melayu kita punya kerja. Pecah lubang. Bagi tahu tempat dia mana dia sorok, tempat mana dia menyorok. Orang kita.
Itu saya kata NGO tuan-tuan. Tak boleh dah NGO hari ni pun dah semua kepala dah. NGO hari ni digunakan oleh parti-parti politik untuk kepentingan mereka. Kita nak satu badan NGO atau persatuan orang Melayu hari ni yang kuat, yang tak mau sangkut paut dengan orang politik ni. Biar orang politik bantu kita, jangan kita pergi bantu mereka. Biar parti persatuan kita tu, NGO kita tu, biar orang politik takut dengan persatuan NGO tu. Sebab apa? Kalau buat tak kena, dia nanti hasut habis semua orang Melayu, jangan sokong depan ni. Itu yang kita mau, tapi tak ada orang ni tuan. Tak ada. Saya boleh cakap, saya berani cakap tak ada. Bila saya duduk dalam line ni tuan-tuan, bila saya duduk dalam line ni, saya nampak tuan-tuan. Dan saya dapat macam-macam bukti-bukti persatuan-persatuan yang salah guna kuasa, salah guna duit wang ringgit dalam NGO persatuan berlambak-lambak, guna untuk kepentingan sendiri, untuk kekayaan diri sendiri. Contohlah saya beritahu tuan-tuan, pilihan raya bila nak mai, turunnya peruntukan satu kawasan 50,000. Tuan-tuan rasa sampai dekat penduduk kawasan tu berapa ribu tuan? 50,000 kalau turun tuan, silat-silat satu kampung tu pun dapat 2,000 saja tuan. Mungkin ada kawasan tu ada 3 kampung, 2,000, 2,000, 6,000 tuan. 44,000 depa ke darah depa ke atas. Macam mana kita nak bantu bangsa kita tuan? Macam mana kita nak sampai ketelusan tu tuan-tuan? Dana tu tuan-tuan, duit daripada hasil kita juga tuan-tuan, untuk bantu kita balik, tetapi disalahgunakan tuan-tuan. Salam Tok, apa pendapat Tok Singa yang MCA dan dia? Bagi saya sama apa berdua-dua depa ni semua. Bagi saya sama yang MCA ke DAP ni semua sama tuan. Sebab apa? Saya bukan nak cakap resis. Mereka sayangkan bangsa mereka, tak salah. Saya tak salahkan DAP, saya tak salahkan MCA. Mereka sayangkan bangsa Cina. Mereka perjuangkan untuk bangsa Cina, ya betul lah. Yang saya duk geram ni orang Melayu kita. Yang UMNO, yang PAS, yang pejuang lah, ke bersatu, PKR, macam-macam ni semua. Hampa sayang lah bangsa apa? Hampa bergaduh. Hampa hasut orang. Bergaduh sama sendiri. Siapa yang dapat untung? Siapa nak bela orang Melayu kita? Ya, DAP dengan MCA bagi saya sama. Walaupun mereka hakikat perjuangan mereka, ideologi mereka agak berbeza, tetapi perjuangan mereka adalah sama untuk membela nasib orang Cina. Itu yang betul. Parti politik DAP, parti politik MCA adalah sama. Mungkin ideologi mereka berbeza. Ideologi DAP jahat, mungkin ideologi MCA ni lebih baik sikit. Tetapi hakikat mereka, jalan jalur mereka sama. Satu, menuju kan tujuan yang sama, tuju yang satu, iaitu membantu masyarakat kaum Cina. Kita tak boleh nak kata nak marah mereka. Dia memang betul lah apa yang mereka buat. Yang masalah kita ni orang Melayu ni. Kita ni orang Melayu. Sebab tu saya meluat dengan politik. Walaupun saya kawan saya ramai orang politik, semua orang tahu kawan saya apa berumur politik, saya berkawan dengan dia. Saya boleh kawan dengan siapa pun, kita boleh kawan. Tak kira lah apa berumur ke. Kalau Syed Saddiq pun nak kawan saya kawan. Kan? Politik tu tolak tepi. Kan? Kita nak basuh mereka untuk perjuangan Melayu. Kita jumpa agama, kita beritahu perjuangan Melayu ni. Kita beritahu. Kita jumpa Syed Saddiq ke, kita beritahu ni perjuangan Melayu macam ni. Bagi apa? Kita memperingati mereka sikit, supaya mereka berjuang bukanlah kerana politik semata-mata, tapi fikirlah demi untuk bangsa agama mereka sendiri. InsyaAllah kita akan, insyaAllah saya pun akan buatlah satu usaha, insyaAllah tengok macam mana kita akan tubuhkan NGO yang mana saya tak mau bersangkut paut dengan politik. Kalau nak sangkut politik pun kita nak kutip duit mereka, bantu NGO kita untuk orang Melayu. InsyaAllah tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan doa, saya nampak memang kena waktu ni, memang kita kena dah kena mula bergerak lah. Handuk ceramah apa bye. Tak mau dengar kita. Nampak ni tu saya kata tuan-tuan. Orang ni, orang kita ni memang macam tu. Sebab saya dah tengok lama tuan. Saya memanglah bidang saya ni dalam bidang perubatan, tetapi saya juga berjuang untuk orang Melayu kita. Betul tu. Orang kita tak mau bersatu. Kalau kita ni bersatu lama tuan, kita tak hidup merempat macam tu tuan. Tuan-tuan faham tak? Bila kita SS sendiri cakap ketuanan Melayu dah berakhir. Sebab dia boleh cakap tu sebab apa? Dia dah tengok orang Melayu tak bersatu. Dan dia tahu dah Melayu ni, kepimpinan ni dah hancur. Bukan saya nak masuk belah dia tak. Memang dia bercakap tu kita sakit hati. Tapi kadang-kadang kita fikir balik, kan? Betul juga apa yang dia cakap, dia kata tu.
Sebab apa saya kata betul? Tengoklah pemimpin Melayu orang ni, gila politik. Dah betul-betul repot dah pun nak duduk lagi dalam apa? GLC lah, apa kejadah buat. Orang muda tak ada ke? Orang muda dah tak ada dah. Oh, orang Melayu apa pelapis-pelapis baru tak ada dah. Hampa yang kena duduk semua. Hampa dah kaya raya dah, macam-macam dah hampa, anak bini hampa hidup mewah-mewah. Tokai sana, tokai sini. Tak hampa juga nak duduk dalam jawatan tu. Asyik-asyik muka yang sama. Menteri ni muka yang menteri ni. Kalau menteri ni menteri ni juga. Awak tak ada dah orang kita yang pandai. Saya nak tanya. Orang kita tak ada yang pandai dah ke? Teruk sangat dah orang kita ni. Semua nak kena harap yang tua-tua ni semua. Yang dah kaya-kaya lah semua ni. Kalau kita nak parti politik kita ni, saya tegur lah. Kalau kita nak parti politik kita ni betul, tolong buang. Hak mana tua-tua nak mampu itu, bagi duk rumah yang. Minta maaf cakap kasar sikit. Tolong buang. Hak mana tua-tua nak mampu itu. Minta maaf cakap tua-tua ni pergi duduk beramal ibadat lah. Jaga cucu lagi bagus lah. Jaga cucu lagi bagus. Bagi orang laluan kepada anak muda. Sepatutnya hampa yang veteran, hampa yang senior, bantu yang junior nak naik. Hampa jadi penasihat. Bukan hampa jadi menteri. Bukan hampa jadi menteri GLC. Bukan hampa mendapat pangkat macam tu. Tidak. Bantu yang muda nak naik ni, hampa menjadi penasihat. Macam mana nak buat, macam mana nak bergerak. Ya, orang muda ni mungkin tak ada pengalaman. Hampa dah menjadi satu tulang belakang untuk pengalaman itu. Tapi bukan, kita tengok sebaliknya. Mereka juga jadi menteri. Asyik-asyik muka ni, asyik-asyik muka ni, asyik-asyik muka ni. Kita pun meluat lah tengok tuan. Pimai pun pimai tang tu lah. Muka orang tak ada muka orang lain lah politik ni. Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Najib. Saya minta maaf saya hantar semua lah. Muka-muka yang sama lah sebenarnya. Tuan cakap, cuba fikir balik apa saya cakap ni. Tuan cuba fikir, buka balik minda tuan fikir balik. Betul tak saya kata? Tuan buka muka politik ni muka yang sama. Daripada kita kecil tuan, sampai kita dah besar, muka yang sama tuan. Muka yang sama saya kata. Muka yang sama yang naik. Tak ada muka yang baru. Dah ada muka baru pun 2-3 orang tuan. Tapi muka yang sama lah. Lagi tak mati tuan-tuan, lagi tua muka dia. Kita lah tergelak tuan tengok mereka ni. Tuan-tuan cuba fikir apa, buka balik minda. Jangan fanatik politik, buka balik minda. Betul tak apa yang Tok kata ni? Cuba fikir balik. Daripada aku kecil muka orang ni, sampai aku besar dah kahwin anak 3-4, muka orang ni juga. Oh, tak ada muka orang lain lah. Sepatutnya hampa dah jadi menteri 5 tahun, satu penggal tukar pula orang. Baru tak ada salah guna kuasa. Tapi kita tak ada sistem macam tu tuan. Sepatutnya kita kena ada sistem macam tu. 5 tahun sekali boleh jadi menteri, tukar balik semua, rombak balik orang lain pula jadi. Baru tak ada penyelewengan, baru tak ada rasuah, baru tak ada kroni. Sebab apa? Dia 5 tahun saja. Dia kena buat kerja betul. Lepas tu tukar orang lain pula. Kalau 5 tahun pun dia nak makan tuan, tak banyak mana. Tukar orang lain akan cek balik. Oh, dulu menteri dulu ada makan duit banyak ni banyak. Lawan, saman balik. Menuntut hak balik. Jadi mereka akan tak berani. Tetapi bila duduk orang ni, naik juga orang ni, naik juga orang ni, habis kata, tuan, lubang dia lagi kuih besar, lagi besar, lagi besar. Yang melingkup siapa tuan? Orang kita. Orang kita yang melingkup. Tak kisahlah, bukan saya nak cakap apa-apa tuan. Beri peluang kepada orang muda. Beri peluang kepada orang muda. Orang tua-tua sudah letak jawatan apa, duduk rumah sengat, bantu yang muda naikkan negara kita, baru kita selamat. Kalau tidak tuan, kalau orang tu juga naik, orang ni juga naik, tuan tengoklah, tak habis-habis masalah politik. Mereka akan bergaduh semua sendiri. Siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi TPM, siapa nak jadi GLC, siapa nak ni. Yang melingkup, yang harga barang naik, yang minyak naik, yang tu naik, yang ni naik, orang kita yang tanggung. Kita rakyat ni. Yang 5 tahun sekali pamai, tuan, ni saya bawa sekampit beras, cap dacing, cap bulan, cap bulan 2, cap macam-macam cap petai ke apa ke. Ni tuan, saya bagi ni beras ni, undilah saya. 5 tahun sekali. Lepas 5 tahun sekali tuan pergi cari depa.
Tuan-tuan tak bisa menghadap dengan mereka. Saya bisa menghadap dengan mereka, tuan. Oi, depan orang ramai bukan main. Kan? Cakap, oh kita, oh sayang rakyat, hukang. Pi pejabat mereka. Kan? Cuba pi pejabat datuk-datuk ni, tuan. Oh, bersilang kaki, tuan, dulu. Bersilang kaki. Mau apa? Salam pun tak bagi. Mau apa ni? Kita baru tanya nak minta bantuan. Oh, tak boleh, ni bukan saya punya ni. Ni bukan bahagian saya. Cik kena pergi ni. Saya tak boleh nak bertolong benda ni. Tu dia. Ini berlaku atas diri saya, tuan-tuan. Ni berlaku atas diri saya. Sebab tu saya meluat, tuan-tuan. Meluat sangat nak bukan kata meluat apa, tuan-tuan. Meluat nak kita nak berjuang, tuan. Kita pertama kita lemah dengan duit. Kita tak ada duit nak berjuang, nak bergerak sana sini. Nak pakai duit saya pun lama mana duit saya boleh tahan habis juga. Kita tak ada dana nak jalan. Kita pergi minta ke mereka, tuan-tuan. Depan orang ramai ni penyokong, saya akan berjuang untuk orang Melayu. Saya akan bermati-matian bersama tuan-tuan. Undilah saya. Undilah saya. Tuan-tuan pergi naik atas ofis dia tengok. Dia berselang kaki. Mau apa? Kita nak minta peruntukan untuk kita. Ini bukan bagian saya. Ini bukan bagian saya. Pergi cari orang ni. Pergi cari orang ni pula. Orang ni pula pusing pergi kot ni. Habis ya. Itulah hakikat. Jadi insya-Allah, tuan, saya pun tak mahu bising banyak. Cukuplah sekadar ini sahaja. Tuan-tuan boleh fikir-fikir sendirilah. Apa yang saya beritahu ni, saya minta maaf, minta ampun. Bukan saya nak menghentam mana-mana orang, individu ke siapa-siapa tak. Tapi saya bercakap atas kita sebagai orang Melayu kita. Sebab saya sayang bangsa saya. Kalau saya nak duduk dalam bidang politik ni, lama dah saya makan duit, tuan. Saya beritahu, tuan. Hampa nak kata apa, hampa kata aku dapat duit setiap bulan. Saya menolak segala pelawak-pelawaan daripada mana-mana parti politik, dan saya tidak bergabung kepada mereka, tuan. Ni lillahi ta'ala saya beritahu. Kalau saya bergabung dengan mereka, saya pun tak payah dah buka pusat perubatan saya apa semua, nak cari dengan titik peluh saya tak payah. Saya boleh duduk office, tuan. Tapi saya tolak semua ni, tuan-tuan. Sebab apa? Saya tak mahu nak jawab depan Allah Ta'ala, kan? Kerana perjuangan saya adalah duit. Saya tak mahu. Bolehlah saya buat dekat mana, saya mampu dekat mana, saya buat. Tak mampu, saya minta ampun, minta maaf. Ini kelemahan diri saya. Tak semua benda saya boleh buat. Ada benda saya boleh masuk campur, ada benda yang saya boleh tolong, saya akan tolong. Saya juga kena fikir diri saya sendiri. Saya juga kena fikir anak isteri saya sendiri. Keselamatan diri saya sendiri, keselamatan anak isteri saya juga. Saya kena fikir, tuan. Jadi saya bukan harap, jangan harap pada saya, janganlah harap pada siapa-siapa yang leleng macam Tok Cindai apa. Semua tu pejuang Melayu tu. Pejuang yang tidak dibayar. Tok Cindai tu semua bukan pejuang yang dibayar, tuan. Mereka hidup dengan sendiri, hidup susah payah nak naik. Buat kerja ni, tuan. Sayangkan bangsa Melayu. Buat satu tempat nampak cantik kemelayuan. Sebab apa? Jiwa dia kuat. Jiwa dia sayang dia pada orang Melayu ni. Tak malu nak pakai baju Melayu ni. Kita pakai nampak ni. Hidup setelah mati ni. Kita tak malu, kita tak pakai baju Nike. Pakai juga kadang-kadang, tapi kita lebih suka pakai baju macam ni. Sebab apa? Tunjuk pada orang semua, ni lah orang Melayu. Ini design orang Melayu. Kita sayang orang Melayu. Sayang orang Melayu macam-macam kita boleh buat. Pakai tenggolok. Itu jiwa. Kita dah naik. Kita naikkan semangat jiwa kita. Kita sayangkan orang Melayu. Hari ni kalau pakai tenggolok, tuan, masuk dalam supermarket tu orang gelak kita. Pakai selendang di tengkuk ni, tuan, orang gelak kita. Orang tengok semacam, dia ni siapa ni? Saya pakai selendang, kau tengok saya pelik, siapa ni? Yang kenal lah. Yang tak kenal tengok, macam dia ni. Pakai kain pelekat rasa malu. Lagi kita tak berjuang, selagi kita tak sayang warisan kita, siapa lagi nak sayang warisan kita? Takkan nak suruh orang Cina, orang India main sayang warisan kita? Memang tak lah, mereka sayang warisan mereka lah. Nak sayang warisan kita ni, kita lah sendiri. Jangan kita pula sikit-sikit tu kurafat, yang ni kurafat, anu kurafat ni, semua kurafat. Kira orang Melayu ni tak ada kerja lain dah, nak buat kerja kurafat syiriknya. Padahal orang Melayu kita hebat dulu. Yang membina meriam. Tengok meriam yang diciptakan oleh orang Melayu kita. Dah lama teknologi orang Melayu kita dahsyat-dahsyat. Keris yang dibuat oleh orang Melayu kita tengok macam mana, cukup unik. Teknologi dia campur pelbagai-bagai besi. Dahsyat. Nampak duk tengok jam murah ni. Jam murah ya. Jadi insya-Allah, tuan, itu sajalah. Tok jual baju boleh tengok di Tanah Melayu. Saya bukan nak promosi, tuan, tapi saya banyak ni Tanah Melayu, tuan.
Saya banyak ambil stok daripada mereka lah. Saya order daripada mereka sebab saya minat pakai baju mereka. Sebab kita rasa bangga sikit lah. Bukan kita nak riak takabur, tapi saya bangga lah bila saya pakai baju ni. Saya rasa rasa macam nampak jiwa Melayu aku ni kan. Belakang pun ada kerih lah apa semua. Jadi kerih silang kita rasa macam sempoi lah aku pakai ni. Berapa aku nak pakai baju Nike yang mahal ni, beratus-ratus kan. Siapa tu lah baju. Baik aku beli ni RM30, RM40 aku pakai, puas hati kan. Nampak kemelayuan tu sikit, nampaknya image Islam tu sikit, nampak kekuatan sikit, tak salah pun. Dan kita minta juga kepada semua yang lain-lain yang mana pandai designer, buatlah pelbagai-bagai designer. Buatlah baju yang pandai-pandai, hampa boleh buat corak macam tu untuk kemelayuan nampak cantik. Buat kita jual. Kita bantu semua kita. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya cukup sekadar ni. Saya minta ampun, minta maaf daripada bahasa saya ni. Saya minta ampun, minta maaf. Inilah hakikat saya nak luah ni. Itulah. Tuan-tuan, terima kasih banyak dengar celotehan saya ni. Tak nak kata saya pandai dok, tuan, tapi apa yang saya lihat yang tu, tuan-tuan. Tak salah kita berpolitik, tapi jangan sampai politik itu menggunakan kita sebagai boneka ataupun balaci. Ingat tuan-tuan, jika tidak bukan kita, siapa lagi nak sayangkan bangsa kita, siapa lagi nak jaga agama kita kalau bukan kita, tuan-tuan. Bangsa lain, kaum lain, agama lain tak akan sayang bangsa kita, tak akan sayang agama kita selagi kita sendiri tak sayangkan bangsa kita, agama kita. Jadi teruskanlah tuan-tuan menyokong orang Melayu kita, tuan-tuan. Saya tidak mahu membuat nama, tapi saya nak tuan-tuan juga tahu apa hakikat orang Melayu kita, hakikat warisan kemelayuan kita, hakikat Islam kita, tuan-tuan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.